Puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini, pada malam ini insya-Allah kita lihat dalam bab berpuasa. Bila sebut tentang puasa dari sudut bahasanya adalah makna menahan diri, al-imsak, tahan. Dari sudut istilahnya adalah menahan diri, ataupun dari sudut syariat menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Ala wajhin makhsus, dengan cara yang tersendirilah. Dia ada waktu mula, waktu akhir bagi orang yang berpuasa, dan disertai dengan syarat-syaratnya, niat puasa dan sebagainya. Dan manusia yang kuat keimanan dia adalah yang mampu untuk memecahkan syahwat dia, syahwat diri dia dengan cara taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk taat kepada Allah Ta'ala adalah dengan cara dia berpuasa, kerana itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Pendek katanya, semua ibadat ini mempunyai rahsia yang tersendiri, dan juga semua ibadat boleh kita katakan untuk membersihkan jiwa kita, merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cuma berpuasa ini bukan sekadar jisim, tetapi roh, dalaman kita juga berpuasa. Di antara hikmah berpuasa ni banyak. Di antaranya diakui oleh pakar-pakar kesihatan. Mereka menyatakan puasa mempunyai satu kelebihan yang cukup besar, iaitu kesihatan yang baik. Ibnu Adam al-Muslim muddata 11 syahran. Anak Adam ni manusia 11 bulan mereka menikmati makanan ataupun mengikut kehendak nafsu syahwat mereka, apa yang mereka mahukan. Cuma bila mana masuk dalam bulan Ramadan sebulan, perintah Allah supaya ditinggalkan makanan pada waktu siang sahaja. Ma mala'u banu Adam wi'a syarran min batnih. Tidak ada dipenuhi anak Adam itu satu bekas yang paling buruk daripada perutnya. Hasba ibni Adam luqaimat yaqumna sulbahu. Sepatutnya anak Adam ini hanya memakan beberapa suapan untuk menegakkan tulang sulbinya, untuk dia boleh meneruskan kehidupan dan juga meneruskan pekerjaan dunia dia. Fa in kana la mahalah, sekiranya dia nak lebih daripada itu, maka fasulus li ta'amihi wa sulus li syarabihi wa sulus li nafsihi. 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk minuman, 1/3 untuk diri dia, untuk pernafasan dia. Ini semua adalah tentang kelebihan kita berpuasa. Hikmah berpuasa ini antaranya untuk memecahkan syahwat kita, dan juga untuk mengingatkan kita tentang orang-orang yang miskin, yang lapar, yang tidak makan, tidak minum. Kemudian fakam min ghani la yadri 'anil ja'i'in, berapa beramai orang yang kaya yang tak tahu bagaimana situasi, kondisi orang-orang yang sedang lapar, yang miskin, yang tak cukup makanan. Wala yadri billadhi yatasaqatun minal ju' fa idza shama wa ahassa bil ju'. Bila mana dia berpuasa, maka dia akan merasai sendiri bagaimana kesusahan yang ditanggung oleh orang-orang yang miskin, yang lapar, yang diuji dengan kelaparan dan juga kehausan. Dan puasa juga adalah baik untuk kesihatan, kerana Nabi SAW ada bersabda, sumu tasihhu, kamu berpuasa kamu akan sihat. Dan banyak lagi mengenai dengan kelebihan-kelebihan berpuasa. Cuma saya nak ringkaskan di sini mengenai dengan pensabitan puasa ini. Bila sebut tentang bulan Syaban, kemungkinan bila sebut tentang bulan dalam Islam, tak kira bulan Syaban ataupun bulan Ramadan itu sendiri, kita akan bertemu kemungkinan 29 ataupun 30 hari. Cuma berbeza Ramadan ini, sabit bulan Ramadan ini dengan seorang saja, seorang saksi yang adil yang melihat anak bulan, maka dikira fardukan untuk berpuasa kepada semua orang. Cuma melihat anak bulan bukan satu perkara yang mudah, kerana kita setiap negeri ada jabatan falak di bawah jabatan mufti, dan mereka akan
melihat carapan anak bulan ni bukan sekadar pada bulan Ramadan, bulan Syaban dan masuk bulan Ramadan, bukan sekadar bulan Ramadan dan masuk bulan Syawal, bahkan setiap bulan. Sebenarnya kerja yang orang yang bekerja di Jabatan Falak ini, mereka akan carap anak bulan ni setiap bulan. Terutama yang diberi penekanan adalah pada bulan Ramadan, bulan Syawal dan juga pada bulan Zulhijjah, kerana nak menentukan wukuf di Arafah, puasa 9 Zulhijjah. Mereka akan carap anak bulan. Dan tak mustahil sebenarnya, setiap negara kadang-kadang ada yang sebahagiannya berpuasa awal sehari, ada raya awal sehari. Itu perkara ini adalah perkara yang tidak mustahil. Kerana apa tidak mustahil? Kerana melihat anak bulan di setiap negara itu berbeza-beza. Di negara Malaysia kita ini, ada sebahagian mufti yang memberitahu semenjak dia menjawab jabatan mufti tak pernah tengok anak bulan. Bukan perkara yang mudah. Ada juga dia kena lihat tempat untuk melihat anak bulan menggunakan alat yang cukup baik dan juga cuaca yang baik. Kalau melihat dengan mata kasar mungkin satu perkara yang hampir ke tahap mustahil, walaupun tak mustahil boleh lihat. Sebab anak bulan ni dia macam garisannya, garisan cahaya kecil. Menggunakan alat kadang-kadang tak nampak juga. Jadi dan di Malaysia kita menggunakan dua lah, menggunakan cara ru'yah, melihat anak bulan, dan hisab pun digunakan juga. Dia tak semata-mata nampak anak bulan saja esok berpuasa. Ada juga kategori-kategori yang lain mengenai dengan ketinggian anak bulan. Itu juga diambil kira berapa darjah ketinggian anak bulan, dan adalah berapa ketinggian yang sepatutnya maka disuruh untuk kita berpuasa, mengikut jabatan falak. Dan juga di sana walaupun tak melihat anak bulan, tetapi bila mana matahari dah terbenam, matahari dah terbenam, kemudian bulan akan menyusul selepas itu. Bila bulan menyusul selepas itu dan umurnya 8 jam, 8 jam, maka di esoknya akan bertukar bulan yang barulah. Itu ada cara kiraan-kiraan jalan. Kalau bawah 8 jam, maka esok tak dikira bulan baru, diteruskan hari yang ke-30. Kemudian sekiranya seseorang itu berpuasa, sepatut kita berpuasa sama ada 29 atau 30. Kalau seseorang itu bermusafir satu tempat, dia sudah raya, tempat tadi dah raya, dia flight dari tempat dia pagi, masih berpuasa sampai sana raya. Bila dah raya dia kena buka puasa lah, mai meraihkan orang sana. Walaupun dia dah berpuasa 28 hari, tak cukup 29 ataupun 30 hari. Sebab kita puasa ni sama ada 29 atau 30, dia baru 28 hari. Sebab negara yang dia pergi dah raya, dia kena raya sekali. Dan wajib kepada dia untuk qada satu hari, kerana paling kurang berpuasa adalah 29 hari. Sama juga orang yang berpuasa di negara dia, kemudian dia bermusafir satu tempat, dan satu tempat tersebut nampak anak bulan dia lambat. Bila nampak anak bulan lambat, jadi sepatut kita dah raya, dia masih belum raya, sebab nampak anak bulan lambat. Dia pula dah puasa lah. Kalau ikutkan, puasa dah cukup 30 hari. Sebab pergi ke negara tersebut, orang sedang berpuasa, puasa hari yang terakhir, maka dia juga wajib untuk berpuasa walaupun 31 hari. Sepatut 29 atau 30, tapi sebab dia pergi satu negara, negara tersebut penduduknya sedang berpuasa, dia pun wajib juga ikut walaupun lebih daripada 30 hari. Ustaz, kadang yang masa yang nombor 31 tu tiba-tiba dia tak puasa, dia terbatal ke apa ke, wajib qada ke walaupun hari ke-31? Hukumnya wajib qada kalau dia tinggal walaupun hari ke-31, sebab dia itu adalah puasa fardu. Puasa fardu wajib qada.
Dia kalau puasa yang tak wajib qada, yang sunat untuk qada, puasa sunat. Tapi dia bila puasa fardu tertinggal, wajib qada lah. Niat puasa, kita nak bincang pada malam ini mengenai niat puasa. Sebenarnya saya nak bincangkan dalam beberapa minggu yang ada sebelum masuk bulan Ramadan ni, ada 300 lebih masalah mengenai puasa. Kalau sempatlah kita cuba. Yang pertama mengenai niat puasa fardu ini, dia dua saja yang penting. Kalau semayang ada 3, kalau puasa 2 je. Niat dan juga ta'yin. Tentukan puasa apa? Puasa pada hari Arafah, puasa bulan Ramadan. Itu sahaja aku berpuasa bulan Ramadan, itu saja. Itu sudah cukup. Yang esok hari tunai kerana Allah Ta'ala, itu semua sunat lah. Tapi yang wajibnya adalah qasad, niat aku berpuasa, dan juga ta'yin bulan Ramadan. 2 tu saja, itu sudah cukup. Itu paling kurang puasa. Mana puasa niat je lagi mudah daripada niat semayang. Semayang kena 3. Aku semayang kena sebut fardu, kena niat fardu, dan juga ta'yin. Tentukan semayang apa? Zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh. Untuk puasa tak perlu sebut fardu pun tak apa, sunat saja aku puasa bulan Ramadan, atau saja aku puasa fardu bulan Ramadan, boleh. Fardu tu bukan wajib. Kerana tak sebut fardu pun memang dia fardu. Sebab puasa ni, puasa dalam bulan Ramadan, kita tak niat fardu pun memang dia akan jadi fardu. Sebab dia tak boleh puasa lain. Dalam bulan Ramadan tak boleh puasa lain. Dia hanya boleh puasa pada bulan Ramadan, puasa wajib, puasa Ramadan sahaja. Kemudian niat puasa sunat yang muqayyad, yang berkait dengan sebab ataupun yang berwaktu, maka wajib padanya qasad fi'il, qasad perbuatan tersebut, niat puasa, dan juga yang keduanya ta'yin. Ta'yin tentukan puasa apa. Wa ta'yin fihi syartun lil kamal la lisihhah. Puasa sunat yang berwaktu, yang wajibnya adalah niat puasa, sahaja aku berpuasa. Menentukan puasa pada hari Arafah, menentukan puasa pada hari Ashura, mentakyinkan puasa ini adalah syarat untuk sempurna, bukan syarat untuk sah. Syarat untuk apa? Untuk sempurna puasa, bukan syarat untuk sah puasa. Seseorang yang puasa maka dapat pahala puasa, sah puasa dia, tapi dia tak sempurnalah sebab dia tak niat. Tak niat puasa Arafah, tak niat puasa hari Ashura, tak niat puasa hari Isnin. Puasa sah, cuma dari segi sempurna dia tak sempurna. Kemudian masalah yang ketiga mengenai dengan niat puasa sunat. Puasa sunat mutlak. Sunat mutlak ni sunat yang tidak ada kait apa-apa. Saja kita nak puasa, maka wajib satu saja, niat puasa. Saja aku berpuasa kerana Allah Ta'ala, atau saya aku berpuasa sunat kerana Allah Ta'ala. Itu saja, sudah cukup. Puasa sunat yang biasa. Contohnya terdetik di hati esok nak puasa sunat, esok hari Rabu nak puasa sunat, niatnya saja aku berpuasa kerana Allah Ta'ala, ataupun saja aku berpuasa sunat kerana Allah Ta'ala. Yang keempat, masalah keempat, wajib niat puasa pada setiap hari. Mengenai dengan puasa bulan Ramadan ni, wajib kita niat setiap malam lah. Cuma diberi kelonggaran kepada kita untuk bertaklid kepada mazhab Imam Malik yang menyatakan dibenarkan niat pada malam yang pertama sahaja, niat keseluruhan bulan Ramadan. Saja aku berpuasa bulan Ramadan keseluruhannya kerana Allah Ta'ala. Sebab nak jaga setiap malam niat ni bukan semua orang ingat. Kemudian waktu niat. Tadi cara niat, cara dia, kaifiat. Sekarang waktu niat puasa fardu ini, bila waktu mula dan berakhir. Waktu mulanya adalah terbenamnya matahari. Azan maghrib dah boleh niat, saja aku puasa fardu Ramadan, saja aku puasa bulan Ramadan kerana Allah Ta'ala. Dah boleh niat. Maghrib dah boleh niat, tapi sebelum maghrib jangan niat lagi, sebab itu belum masuk waktu lagi. Sampai bila? Sampai azan subuh. Sebelum azan subuh, Qubail al-Fajr, sebelum azan subuh. Kalau azan Allahu Akbar baru niat puasa, maka tak sah.
Puasa ni dia special sikit. Niat dia sebelum perbuatan tu dilaksanakan. Semayang berbeza dengan semayang. Bila semayang ni, bila kita niat semayang, ketika takbiratul ihram, ketika semayang tu, ketika kita buat semayang, awal-awal kita nak semayang, angkat takbiratul ihram, kita niat. Bila niat mandi wajib air kena je kita, niat mandi wajib. Bila ambil wuduk, niat air kena je muka, terus niat mengambil wuduk. Berbeza dengan puasa. Puasa ni bila start azan subuh dah start puasa. Azan subuh start puasa. Tapi kalau niat ketika tu tak sah. Dia kena niat sebelum tu. Bermula niat puasa ini adalah terbenam matahari maghrib sampailah sebelum dilawangkan azan subuh. Bukan azan subuh sebelum masuk waktu subuh lah. Sebab kadang-kadang subuh dah masuk, azannya lambat. Okey, itu kita nyatakan mengenai dengan niat, waktu niat puasa fardu. Kalau kita berpuasa pada hari yang pertama, contoh pada bulan Ramadan hari pertama, kemudian azan maghrib kita nak buka puasa, sebelum buka puasa kita niat untuk hari esok, boleh. Yang pentingnya terbenam matahari. Walaupun tak buka puasa lagi untuk hari tersebut, tak buka puasa lagi, kita dah niat untuk keesokan harinya, boleh. Itu adalah dibenarkan. At-ta'arrud lil ada, sebut tunai, itu tidak wajib. Illa fi haqqi man alaihi qada, melainkan orang yang ada puasa qada, maka bolehlah untuk dia sebut. Kalau dia ada puasa qada sebelum ni, bolehlah dia nak sebut tunai, tapi benda tu tidak wajib. Al-akmal fi niyati saum, niat puasa yang paling sempurna seperti yang biasalah, nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Saja aku berpuasa esok hari bulan Ramadan, tunai kerana Allah Ta'ala. Itu niat yang biasalah. Cuma niat ni niat dalam hati. Niat tu niat dalam hati. Lafaz tu disunatkanlah, nawaitu sauma ghadin, tu lafaz niat. Itu lafaz niat, lafaz. Itu sunat. Yang niatnya dalam hati, lintas dalam hati, saja aku nak puasa esok hari bulan Ramadan, tunai kerana Allah Ta'ala. Okey. Waktu sahur pun esok hari juga. Waktu sahur pun esok hari juga. Sama lah. Sama juga. Tapi benda ni sunat lah. Waktu sahur pun sama juga, esok hari juga. Siapa yang nak berpuasa esok, man nawa sawma ghadin an ramadan hadhihi sanah la yadurul khata dhannu fi ta'yin al-yawm wa tarikh sanah. Siapa yang dia nak puasa esok hari pada bulan Ramadan, tapi dia detail sangat, saja aku puasa bulan Ramadan tahun ke berapa hijrah, hari apa, tapi salah semua, jadi kira sah. Berbeza dengan semayang. Semayang tuan-tuan, semayang sepatut semayang saja aku semayang fardu zuhur 4 rakaat makmum kepada Allah Ta'ala. Saja aku semayang fardu zuhur 4 rakaat mengikut imam yang bernama Zaid kerana Allah Ta'ala, tapi nama imam tu bukan Zaid, tak sah. Dia berbeza dengan semayang. Ada benda yang tak perlu detail, kalau didetailkan salah, batal semayang. Dalam puasa ada benda tak perlu detail, kalau didetailkan salah, tak batal puasa. Itu beza dia lah. Kemudian orang yang ada tinggalkan puasa, dia ada qada, dia ada qada, tertinggal puasa 2 hari ataupun lebih, tak wajib untuk dia ta'yinkan salah satu daripada 2 puasa tersebut, bahkan memadai dengan puasa qada. Contohnya dia ada tertinggal puasa 2 hari tahun lepas, 4 hari 2 tahun lepas, dia mengenai dengan niat sama je, qada puasa. Dia tak perlu tentukan qada tahun bila apa, dia tak perlu tentu, saja aku puasa qada je. Tapi dia kena bayar fidyah lah, sebab dia meninggalkan puasa yang telah lalu, dah masuk bulan Ramadan dah. Dia kena bayar fidyah dengan syarat dia dia apa?
meninggalkan tu tanpa sebarang keuzuran. Sebab orang perempuan ni ada ketikanya setiap tahun, contohnya bulan ni, tahun ni pregnant, dia tak dapat puasa. Tahun depan pula dia menyusukan anak, tak dapat puasa pula. Tahun satu lagi pregnant pula, tak dapat puasa lagi. Tak apa, dia tak qada puasa tu berapa tahun, dia tak kena fidyah. Tapi qada wajib lah, qada wajib, cuma tak kenakan fidyah sebab dia uzur. Orang yang melakukan perbuatan orang yang nak puasa seperti sahur, dia tak niat pun puasa, dia niat sahur tu, sahur dah kira puasa. Sebahagian mazhab mungkin boleh, dalam mazhab Syafi'i itu tak sah niat dia, sebab sahur bukan niat. Niat yang saya bagi tu tadi kena ada dua perkara, sama qasad aku berpuasa dan juga ta'yin bulan Ramadan, itu je, dua tu. Kalau sahur dia tak ada lintas perkara tersebut, maka tidak memadai sahur itu sebagai pengganti niat untuk berpuasa. Mungkin sebahagian mazhab lain mereka setuju perkara ni, mazhab Syafi'i tak dibenarkan, dia kena niat juga. Sah juga niat puasa, niat puasa pada awal malam, mana maghrib dah niat, isyak dah niat, kemudian esok niat sekali lagi pada akhir malam, sebelum subuh dia niat lagi sekali. Hukumnya tidak wajib, tetapi disunatkan dalam untuk kita tajdid, memperbarui niat. Tapi niat sekali pun dah cukup. Disyaratkan untuk sah niat puasa sunat ini adalah sebelum daripada gelincir matahari, sebelum masuk waktu zuhur lah. Seseorang yang mana nak puasa sunat, contohnya esok dia nak puasa, esok dia tak sarapan pagi lagi, dia kata tak ada rasa lapar apa-apa, alang-alang puasa dah, boleh, dengan syarat niat tersebut sebelum daripada masuk waktu zuhur. Tetapi dia kena jagalah. Jaga apa? Maksudnya dia tak melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Jangan dah sarapan pagi lah kemudian baru nak niat puasa, itu memang tak sah lah. Maksudnya di sini sebelum azan zuhur dia pasang niat, dikira sah. Dikira sah. Tapi sebelum, lepas azan subuh sampailah waktu yang dia nak niat tadi, dia tak ada melakukan perkara yang batalkan puasa, tak ada minum, tak ada makan. Okey. Orang yang niat puasanya pukul 10-11 pagi, puasa sunat ni cerita 10-11 pagi, adakah dia dapat pahala puasa tu start daripada waktu niat, ataupun sepanjang hari tu dapat pahala puasa? Ulama kata dia mendapat pahala berpuasa sepanjang hari, walaupun niatnya lewat pukul 10, pukul 11 pagi, tapi pahala puasa tu dapat daripada azan subuh sampailah maghrib. Ini untuk yang niat terlewat. Tapi tuan-tuan untuk buka puasa tak ada istilah lambat. Jangan pula tuan-tuan kata buka puasa 7.30, tuan-tuan tak apalah kita tambah 10 minit lagi supaya dapat pahala lebih, tak ada. Dia sunat disegerakan, sunat disegerakan berbuka puasa. Sunat segera tu maksudnya jangan awal daripada waktunya. Kalau radio pasang pun tengok jam juga. Kadang-kadang DJ tersilap. Bila DJ tersilap, dia silap tak apalah. Yang salahnya kita kena qada puasa sebab ikut DJ. DJ dia pasang kadang-kadang tersalah. Bila tersalah, kita kena tengok juga jam. Kadang-kadang dia tengok tu tarikh yang minggu lepas punya. Minggu lepas awal 3-4 minit atau 4-5 minit awal. Kita pun buka puasa. Kita kata radio dah azan maghrib, maka batal puasa kita lah. Kena qada. Ustaz, kalau macam kes yang kata dia ada time frame tak? Benda macam kadang-kadang ada tempat lepas, kadang dia tak awal dalam 20 second, dia 10 second sudah aja dia dah terbuka. Untuk langkah berhati-hati kita
kita tunggu dulu lah, tunggu sekejap dalam sebab dia sebenarnya per saat tu dia tak diambil kira pun, minit je. Tapi kadang-kadang sebahagian masjid dia lambat sikit, sebahagian masjid dia awal sikit, awal 10 saat 15 saat. Untuk langkah berhati-hati kita lambatkan sikit lah. Kemudian disyaratkan untuk sah niat ni kena apa? Jazam. Kena niat, kalau niat tu kena betul-betul niat. Jangan nak puasa ke tak, nak puasa ke tak. Kalau dia niat puasa, maknanya dia kena berpuasa. Untuk puasa sunat lah. Puasa fardu memang dia kena niat. Dia tidak boleh kita panggil apa, taraddud. Dia nak ke tak nak, nak ke tak nak. Kalau niat puasa, maka dia kenalah niat tadi jazam. Macam kita semayang juga kena jazam niat. Saja aku semayang fardu maghrib, tiba-tiba rasa macam aku nak batalkan. Jadi bila niat memang kena jazam, tak boleh niat untuk batalkan ibadat tersebut. Tidak sah menjazamkan niat di kalangan orang yang tak beriktikad esok daripada bulan Ramadan. Mana kalau dia rasa esok bukan bulan Ramadan, belum masuk bulan Ramadan, jadi dia tak perlu niat lagi. Dah confirm bulan Ramadan baru niat. Sebab ada orang esok tak tahu lagi, belum dibuat pengumuman lagi esok puasa ke tak, tapi dah niat puasa, maka tak sah. Sebab apa tak sah? Tak pasti lagi. Tunggu dah ada pengumuman baru niat. Baru sah berpuasa tersebut. Dan puasa ni dia tak sama juga seperti semayang. Sebab bila semayang kita niat nak batalkan semayang tu batal. Puasa tak, kita niat nak batalkan puasa ni, lapar sangat, puasa sunat, nak batalkan puasa ni, aku rasa aku nak makan tengah hari nak makan tengah hari, tapi dia tak pun makan, dia cakap je, tetap puasa tu sah. Batal puasa bukan sebab niat. Batal puasa adalah disebabkan melakukan perkara yang membatalkan puasa. Berbeza dengan semayang. Semayang kita niat nak batal semayang, tak buat lagi, dah kira batal semayang. Contoh macam kita bincang sebelum ni lah, perkara membatalkan semayang. Kalau pergerakan banyak 3 kali, batal semayang. Tapi pergerakan sekali pun dah batal semayang. Bila mana dia niat, aku memang nak bergerak 3 kali. Sekali bergerak dah batal. Sebab dia dah niat, dia memang nak buat 3 kali bergerak. Walaupun dia tak buat lagi, dia niat, maka batal. Berbeza dengan puasa lah. Cakap lah macam mana pun aku nak batal puasa yang lapar, macam-macam, tapi tak buat-buat pun, maka tak batal puasa dia. Seseorang yang berasa ragu-ragu pada waktu siang mengenai niat, adakah dia niat ni, adakah dia telah niat pada waktu malam ataupun tak untuk puasa fardu lah. Kemudian dia teringat dia telah pun niat, maka sah puasa dia. Sebenarnya orang tak niat pun puasa, dia tetap wajib berpuasa dalam bulan Ramadan. Contoh tuan-tuan tak niat malam tadi dan tak bertaklid pun dalam mazhab Maliki untuk niat keseluruhannya berpuasa pada awal malam pertama. Sebab puasa keseluruhan ni, niat dalam mazhab Malik ni hanya pada malam pertama je. Dia tak boleh malam kedua, malam ketiga baru nak start, pada malam pertama. Tuan-tuan tak niat pun, keseluruhan puasa Ramadan pun tak niat, hanya bergantung niat pada setiap malam. Tiba-tiba terlupa nak niat, satu malam terlupa nak niat, ataupun tuan-tuan tidur lepas buka puasa kenyang sangat, sembahyang isyak terus tidur sampai subuh esok, terlupa nak niat. Bila terlupa nak niat, sembahyang puasa tadi sah ke? Puasa tak sah sebab kita tak niat. Kemudian perlu berpuasa, memang wajib puasa. Puasa imsak kita panggil, dalam term puasa ni kita panggil apa? Imsak. Menahan diri, tak makan, tak minum, tak melakukan perkara yang membatalkan puasa, itu wajib. Walaupun puasa dia tak sah, wajib. Walaupun puasa dia tidak sah.
Sebab imsak itu hukumnya wajib. Menahan diri. Walaupun puasa dia tak sah, cuma dia kena qada je lah. Bukan bermakna puasa dia tak sah, dia boleh makan, dia boleh minum suka hati dia, tak. Tetap penghormatan bulan Ramadan tu ada. Wajib dia menjaga diri dia daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa. Okey Berbeza dengan orang yang niat puasa. Dia niat puasa, dalam masa yang sama dia rasa ragu-ragu, dah azan subuh ke belum, tapi dia niat puasa. Maknanya hukumnya tidak sah. Tidak sah. Sebab apa? Dia niat tu berserta ragu-ragu. Sedang niat tu ragu-ragu. Ni dah subuh ke belum? Ini semua pendek ceritanya bagi orang yang tak niat keseluruhan puasa mengikut mazhab Malik lah. Kalau tuan-tuan bertaklid dalam mazhab Malik pun, puasa keseluruhan bulan Ramadan sebulan, tetap dituntut juga untuk puasa kalau tertinggal niat, tapi taklah wajib, dituntut juga, disunatkan juga. Sebab tuan-tuan tak niat malam, jadi disunatkan untuk qada puasa lah. Tapi taklah wajib sebab kita dah bertaklid dalam mazhab yang lain. Kemudian tidak sah puasa dalam satu situasinya, iaitu bila mana puasa dia saumuhu syahran qabla Ramadan, bila mana puasanya bertepatan dengan puasa bulan Ramadan. Contoh, bila puasa bulan Ramadan ni, dia tak boleh puasa lain lah. Tak kira lah puasa bulan Ramadan hari Isnin ke hari Khamis ke, memang berlaku lah puasa bulan Ramadan pada hari-hari putih, pada hari Isnin Khamis. Kita tak perlu niat lah hari putih ke hari puasa Isnin Khamis, niat puasa bulan Ramadan sahaja. Kerana puasa selain Ramadan tidak sah. Siapa yang tertinggal puasa dalam bulan Ramadan, maka hukumnya adalah wajib ke atas dia untuk qada. Wajib. Puasa sunat kalau ditinggalkan tak wajib qada, disunatkan dia untuk qada. Puasa sunat, kalau kita puasa sunat, kita puasa, kita batalkan, sunat untuk qada. Kemudian seseorang yang sedang haid ataupun nifas, dia niat berpuasa keesokan harinya dan terputus darahnya, mana bersih pada waktu malam tersebut, maka niat dia sah. Niat dia sah pada 4 keadaan. Keadaan yang pertama, idza tamma fil laili aktsar waqtud dam, apabila sempurna pada waktu malam lebih banyak, bila niat tu berlaku pada waktu malam. Yang keduanya, adalah dia berpuasa keesokan hari dalam keadaan bersih lah, tidak ada haid, maka itu hukumnya adalah sah. Okey. Siapa yang mengetahui annama ni'as saum sayahdus lahu fin nahar, mana ada benda yang menegah dia untuk berpuasa pada siang hari, wajib alaihi tabyitun niyah, maka wajib untuk dia bermalamkan niat. Ka ilmiha bi turu'il haidi wa ilmihi bi turu'il junun. Orang yang mana dia rasa senak perut dia ni, seolah-olah dia rasa esok ni macam time the period, senak perut dia, rasa lain dia, esok ni period ni, tapi belum tahu lagi, rasa tu macam dah nak confirm esok ni period, tapi tetap malam tu wajib niat. Kalau esok keluar haid, keluar darah, maka batal lah puasa dia. Tapi nak bagi tahu niat tu wajib pada malam tersebut.
Sebab itu adalah sangkaan kuat dia, esok dia akan period, tapi belum tahu lagi, wajib niat. Apabila seseorang dah niat puasa, maka tidak akan batal lagi niat dia, melainkan bila dia murtad maka batal. Selain daripada itu, tak ada siapa yang membatalkan puasa dia. Bila dia dah niat puasa malam tu, dia dah niat untuk berpuasa keesokan hari, tak ada siapa yang dapat membatalkan puasa dia. Melainkan kalau dia murtad, maka batal puasa dia. Ada apa-apa soalan tak? Tak ada apa, kita baca sikit lagi. Syarat untuk sah puasa seperti biasa. Syarat dalam kitab-kitab fiqh disebutkan syarat untuk sah puasa ada 4 lah. Sah. Yang pertama Islam, yang kedua adalah mumayyiz, yang ketiga adalah suci daripada haid dan nifas, dan juga yang keempatnya adalah waktu tersebut waktu berpuasa. Kalau puasa fardu selain daripada bulan Ramadan, maka tak sah juga. Kemudian batal puasa dengan murtad, batal puasa dengan haid, batal puasa bila nifas, batal puasa bila gila, fi lahzatin minan nahar, walaupun seketika. Dia gila tu walaupun 2-3 saat, gila, batal. Puasa dia batal. Pengsan tak apa lagi, gila batal. Kalau kita tengok pengsan dengan gila macam lebih kurang, sebab pengsan dia hilang apa, waras akal dia. Gila sama je hilang waras akal. Cuma gila ni ulama kata batal puasa dia walaupun sekejap. Pengsan tak batal puasa. Tapi kalau dia pengsan sepanjang hari tu batal lah. Kalau setakat pengsan 5 jam 6 jam, mana sempat siang pada bulan Ramadan, itu tidak batal. Batal juga puasa biwujudil ighma awis sukur fi lahzatin minan nahar in hasala bita'addi. Batal puasa sekiranya pengsan, tapi pengsan ni pengsan dengan sengaja lah, dia yang buat pengsan. Kalau tak, maka kalau bukan disengajakan, maka tidak membatalkan puasa. Okey. Dan batal puasa sekiranya seseorang itu, yang saya bagi tahu tadi, pengsan sepanjang hari daripada subuh sampai maghrib. Itu memang batal puasa je lah, sepanjang siang. Dan berbeza dengan tidur. Tidur tak batal puasa walaupun sepanjang hari tidur. Tapi rasa tidur ni, macam mana tidur pun dia akan bangun sembahyang juga. Tapi nak kata dia punya letih tidur, daripada lepas subuh sedar-sedar maghrib dah. Dia punya letih tidur tu, lepas subuh, lepas sembahyang subuh dia tidur, buka celik-celik mata azan maghrib dah. Kemungkinan sekiranya berlaku, maka tetap sah puasa dia, sebab dia bukan pengsan ke apa, dia memang tidur. Cuma tidur dia tu lama. Setiap hari dalam setahun ni boleh untuk berpuasa, melainkan ada 6 hari yang tak dibenarkan berpuasa lah. Yang pertama hari raya lah, hari raya Aidilfitri, hari raya Aidil Adha, dah 2 dah. Hari-hari tasyrik tak dibenarkan puasa. Hari tasyrik ni 3 hari, 13, 14, 15 Zulhijjah. 3 campur 2 dah 5 hari lah. Dan yang ke-6-nya adalah hari Syak. Hari Syak adalah hari yang diharamkan untuk berpuasa. Dan ulama kata tak sah pun puasa 6 hari ni. Hari Syak ni tuan-tuan perlu tahu tau, di Malaysia kita ni mungkin tak ada dah hari Syak ni. Hari Syak ni hari 30 Syaban. 30 Syaban kita ada. Cuma maksud hari Syak ni adalah ada orang nampak anak bulan. Ada orang nampak anak bulan sedangkan cuaca mendung, tiba-tiba ada orang kata esok dah ada orang nampak anak bulan, esok kena puasa. Itu dinamakan hari Syak, 30 Syaban.
Pada ketika itu mendung, memang tak nampak anak bulan, tapi ada suara-suara yang menyatakan nampak anak bulan. Perkara ni tak berlaku kat Malaysia lah, kerana kita ada Jabatan Falak kita, Jabatan Falak yang akan buat carapan anak bulan, lihat nampak ataupun tidak. Dengan mata biasa mungkin teramat sukar untuk nampak. Kalau guna alat teleskop semua tu pun susah untuk nampak, tambah-tambah lagi dengan mata biasa. Dikecualikan min hurmati saumin yaumi syak ma lahu sabaq kalwir wal qada' wan nazar. Dikecualikan untuk hari syak ni, orang yang dah biasa puasa, contohnya dia biasa puasa hari Khamis, kemudian hari syak tersebut berlaku pada hari Khamis, itu dibenarkan. Tapi hari syak memang tak ada lah kita dekat Malaysia ni, walaupun potensi untuk berlaku tu ada, tapi potensinya sangat kecil lah. Okey, siapa yang bernazar untuk puasa pada hari syak, maka tak sah nazarnya. Sebab nazar ni perkara yang kita digalakkan. Nazar, aku bernazar untuk puasa 3 hari. Contoh puasa sunat 3 hari. Aku bernazar untuk puasa pada hari syak, maka tak sah nazar tersebut. Dia kena bayar kafarah nazar. Sebab hari syak ni bukan untuk hari puasa. Buat apa dia niat bernazar untuk puasa pada hari syak, hari 30 Syaban tu. Diharamkan berpuasa pada hari yang ke-16 Syaban. Sebab kita memasuki bulan Syaban dah. Kita akan memasuki, kita dah masuk belum bulan Syaban? Belum lagi. Bila masuk bulan Syaban ni, untuk kita tutup kuliah pada malam ni, dalam mazhab Syafi'i kita puasa 16 Syaban ke atas, itu puasa yang diharamkan lah. 16 Syaban, 17 Syaban sampai 30 Syaban tak boleh puasa. Berdasarkan hadis, idzan tasafa min Syaban fala tasumu. Jangan kamu berpuasa bila pertengahan Syaban, jangan kamu berpuasa. Dalam hadis Nabi. Mazhab Syafi'i guna hadis tu. Majoriti di kalangan ulama mazhab-mazhab lain, mereka kata tak haram puasa. Boleh puasa 16 sampai 30 Syaban, selagi mana bukan hari syak, 30 Syaban tadi. Apa beza dia? Ulama lain menyatakan hadis yang ulama Syafi'i ambil, idzan tasafa min Syaban fala tasumu, bila masuk pertengahan Syaban, pertengahan ni masuk 16 Syaban, 15 boleh puasa lagi. Hadis tersebut ulama kata hadis tu hadis yang lemah, hadis dhaif. Jadi mereka tak pakai hadis tu. Tapi ulama Syafi'i mungkin dia menyatakan hadis tersebut bukan hadis lemah, maka dia beramal dengan hadis tersebut dan dia menjadikan sebagai dalil tidak boleh berpuasa pada 16 Syaban sampai ke 30 Syaban. Jadi kalau tuan-tuan lihat ada orang berpuasa, tak apalah. Sebab apa tak apa? Majoriti di kalangan ulama membenarkan puasa pada hari tersebut. Mana majoriti ulama selain mazhab Syafi'i lah, mazhab Hanafi, mazhab Maliki semua. Ulama Syafi'i kita bukanlah tak membenarkan langsung, dia kata boleh, tapi dengan syarat. Syarat yang pertama, kalau dia nak berpuasa 16 Syaban, hendaklah dia berpuasa 1 hari sebelum 15 Syaban. 15, 16. Kemudian berturut-turut 17, 18 dia berpuasa. Kalau dia puasa 15, 16, 15 Syaban, 16 Syaban, 17 Syaban, tiba-tiba 18 Syaban tak puasa, maka 19 Syaban sampai ke atas tak boleh puasa dah. Itu yang digariskan dalam mazhab Syafi'i. Ataupun dibenarkan puasa juga 16 sampai akhir, bila itu hari yang dia biasa puasa. Contoh sebelum ni dia biasa puasa hari Isnin, maka bila masuk 17 Syaban, 18 Syaban bertepatan hari Isnin, maka boleh untuk dia puasa sunat. Sebab itu kebiasaan ni masuk apa? Dalam syariat kita, kebiasaan ni sekali pun dah kira kebiasaan.
Contohnya dia dalam bulan, contohlah bulan Rajab ke ataupun sebelum bulan Rajab ni dia pernah berpuasa sunat hari Isnin walaupun sekali. Maka lepas 16 Syaban hari Isnin dia nak puasa boleh sebab dia pernah puasa sekali. Tu pun dah dikira okey. Cukup sekadar dulu pada malam ni. InsyaAllah nanti kita akan masuk sunat-sunat puasa dan juga keuzuran yang diharuskan untuk berbuka puasa, dan juga siapa yang wajib untuk dia tahan diri daripada berbuka puasa walaupun puasa yang tidak sah, dan juga fidyah puasa kalau sempat, dan juga masalah ada sikit tentang puasa sunat dan juga zakat fitrah lah. Ada apa tu? Tentang fidyah kan. Kalau melangkau setahun, dia kena fidyah lah. Kalau dia tinggal puasa 2 tahun lepas, kalau contoh dia tinggal puasa pada tahun lepas, dia tak sempat qada, dah masuk bulan Ramadan tahun depan, dia kena bayar fidyah. Makna dia tertinggal puasa tahun ni dia tinggal puasa, bila dia tidak qada puasa dia dah masuk sehingga masuk Ramadan tahun akan datang, dia kena bayar fidyah. Kalau 5 hari dia tinggalkan 5 cupak makanan dan juga kena qada 5 hari. Perbuatan sengaja melewatkan qada tu, adakah dikira berdosa ataupun Dia yang dikira berdosa melewatkan apa? Qada puasa tu dianggap berdosanya bila masuk bulan Ramadan akan datang. Kalau selagi tak masuk bulan Ramadan tak apa. Sebab isteri Nabi pun dia qada puasa pada bulan Syaban. Isteri Nabi, dia qada puasa pada bulan Syaban. Walaupun bulan-bulan lain tu banyak, tapi dia ambil akhir. Sebab mungkin dia sibuklah bersama dengan Nabi ke ataupun ada urusan-urusan lain lah, maka dia puasa pada bulan Syaban. Jadi hukumnya dibenarkan untuk kita lewatkan untuk qada puasa dengan syarat tak masuk bulan Ramadan tahun akan datang. Bila masuk tahun Ramadan tahun yang akan datang, maka dikira dia sebagai berdosa lah kerana melewatkan, dan dikenakan denda bayar 1 cupak makanan. 1 cupak makanan ni di wilayah persekutuan RM1.70 1 cupak. Kalau dia tinggal 5 hari, darablah 5 hari darab RM1.7. Untuk mudah genapkan dia, bayar 1 hari 2 RM2 darablah. Kalau 5 darablah jadi RM10. cari kategori orang miskin? Tak, dia tak apa. Kalau di wilayah persekutuan, kita pergi PPZ, dia kata ini duit fidyah. Nanti dia akan khaskan. Sebab fidyah tak sama seperti duit untuk asnaf zakat. Asnaf zakat dia ada 8 orang. Tapi untuk fidyah ni dia hanya dispesifikkan untuk orang miskin sahaja. Dan asnaf zakat tu syarat dia banyak juga. Tapi untuk fidyah ni kita boleh bagi walaupun seorang orang miskin. Contoh dia tinggal 30 hari. 30 hari dia darab 2, jadi RM60. RM60 dia bagi seorang je orang miskin, tak apa. Boleh. Dia tak perlu cari sampai 3 orang miskin ke 5 orang ke, cukup seorang pun tak apa. Yang penting orang tu betul-betul miskin. Kalau tak tahu pergi PPZ je, bayar je, kata ini duit fidyah saya. Untuk lebih selamat, bagi tahu dia, saya tinggal puasa 30 hari, kemudian saya nak bayar fidyah. Jadi dia akan bagi tahu jumlah berapa. Apa yang setahu saya semenjak beberapa tahun yang lalu, tetap sampai tahun lepas pun masih RM1.7 lagi. 1 cupak makanan. Satu fidyah satu mud. 1 mud 1 cupak makanan bersamaan dengan RM1.70. Puasa wajib. Cuma beza dia kalau dia tertinggal puasa tahun lepas, dah masuk dah puasa pada tahun akan datang, gandaan cupak tu lah, ganda tu. Kalau dia tertinggal 2 tahun, jadi ganda lah, cupak tu jadi 2. Kalau 5 hari, 5 darab 2 jadi 10.
Jadi dia kena bayar 10 cupak. Cuma puasa tetap sama ya. Dia tak ada digandakan puasa. Puasa dia tidak digandakan, hanya digandakan cupak je. Maksudnya kalau dia tertinggal dah 3 kali puasa dah tinggal, darab 3. Darab dengan 3. Kalau tertinggal 10 hari darab dengan 3. Sebab apa? Sebab 10 hari darab dengan 3 jadi 30 hari. 30 hari darab dengan 2 ringgit lah. Sebab dia siapa yang dilewatkan sampai Ramadan akan datang, 1 cupak. Kemudian dilewatkan lagi sampai bulan puasa yang akan datang, tambah lagi 1 cupak. Tapi kalau dah sampai berpuluh-puluh tahun, di sana ada satu pandangan dalam mazhab Syafi'i kita, dia tidak dinaikkan cupak. Tapi pendapat kuatnya naiklah cupak tu. Tapi di sana ada satu pandangan lain, dia kata tidak dinaikkan cupak tu. Mana kalau dia tinggal berapa lama pun tetap 1 cupak, tetap 1 hari dia kena qada puasa dia. Pandangan tersebut adalah ya. Macam niat tadi saya kata satu ni apa mazhab Maliki. Dalam mazhab Malik. Hari yang pertama tadi kebetulan musafir. Lepas tu kita niat untuk puasa sebulan boleh? Boleh. Dia yang pentingnya malam pertama. Kita niat saja aku puasa bulan Ramadan keseluruhannya. Niat tu adalah pada malam pertama, bukan malam kedua, bukan malam ketiga. Walaupun musafir lah tadi. Kan Tak apa. Yang penting malam pertama. Boleh. Ketika dia musafir pun tak apa. Ada apa lagi? Ya, orang tua uzur dia bayar fidyah kan, tapi tak payah kadang. Orang tua uzur, tengoklah uzur yang dia ada harapan sembuh ke tak. Kalau doktor kata dia memang tak ada harapan nak sembuh dah, maka kena bayar fidyah. Orang tua dah tak larat lah, tak mampu. Kalau dia memang tak ada harapan, memang dia tak mampu dah untuk puasa, kena bayar fidyah. Sama juga orang yang sakit, dan sakit itu memang dah tak ada harapan sembuh dah, dan dia tak mampu untuk puasa dah, fidyah ya. Tapi kalau sakit yang masih doktor kata ada harapan untuk sembuh, maka dia tak wajib bayar fidyah, dia kena qada puasa dia. Untuk sembahyang tak ada fidyah. Tak ada fidyah. Sembahyang kena qada sembahyang. Qada sembahyang. Sembahyang tak ada fidyah. Fidyah hanya untuk puasa je. Dia boleh puasa ke tak? Susah kan? Kalau dia rasa letih, kalau dia tak boleh puasa, dia memang tak boleh puasa langsung kan? Saya tak tahu. Kalau tanya apa, doktor dia tahulah sama ada dia ada kemampuan ke tak? Letih. Maknanya memang dia memang tak ada kemampuan untuk melaksanakan ibadat puasa lah, maksudnya. Ke ada orang yang cuci buah pinggang yang ada puasa? Ada juga. Dia bergantung kepada orang tu lah. Kalau dia mampu, dia puasa lah. Kalau dia rasa macam menyeksakan diri dia buka puasa. Qada. Kalau dia mampu lah. Kalau dia mampu. Kalau dia rasa dia dah memang tak mampu untuk puasa dah, kena bayar fidyah. Kalau dia rasa dia memang tidak mampu lagi dah untuk melaksanakan ibadat puasa, maka dia kena bayar fidyah. Tengok atas orang yang sakit tu lah, bagaimana keadaan dia. Cukup sekadar tulus. Semoga Allah beri kefahaman kepada kita. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma.
Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubillahi min hali ahli nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu.